Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nak berkongsi berkaitan dengan personality. Personality manusia sebenarnya adalah terbentuk sejak kita di dalam janin lagi. Itu fahaman dalam agama Islam. Kita percaya bahawa sejak janin lagi kita boleh bentuk dah bayi sebelum dilahirkan. Saya ingat dalam kajian-kajian Eropah pun ada. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang ada satu pameran exhibition, akan ada satu produk model yang dipasangkan lagu kan. Tapi lagu tu banyak muzik instrumental yang bersifat yoga, yang bersifat hipnosis. Tapi sebenarnya Islam dah ajar awal dah. Nabi dah ajar dah. Maksudnya bermula dengan janin. Tapi sebenarnya memilih isteri itu pun dah sebahagian daripada untuk memiliki anak yang berkualiti. Okay, tak apa, kita skip tentang pemilihan isteri. Kita masuk kepada semasa seorang ibu sedang mengandung, kita dah boleh build up dah bermula dah untuk nak membangunkan pemikiran ataupun akhlak seorang bayi itu. Sebab tu kena banyakkan baca Al-Quran, banyakkan selawat, dengar perkara-perkara yang baik. Sebab ketika itu bayi akan belajar bermula dengan pendengaran selama hampir lebih kurang 9 bulan lah. Secara normal lah kita katakan 40 minggu. Dan kemudian bila dilahirkan, bayi akan bermula dengan mendengar juga. Sebab itulah disunatkan bila kanak-kanak ini ataupun bayi dilahirkan, kita azan dan iqamahkan di tangan, di telinga bayi tersebut. Dan cukup cantik, cukup bagus apabila Islam mengajar supaya diterapkan konsep akidah tu dulu. Bagi tahu kat bayi tu bahawa Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Bahawa kita ni milik Allah, kepunyaan Allah. Dunia ini kepunyaan Allah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Ajar bayi tu bahawa tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kemudian kita teruskan lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membuat pengakuan bahawa Nabi Muhammad itu juga adalah pesuruh Allah. Hayya 'alas solah. Dalam hidup ini wajib kita solat. Hayya 'alal falah. Lepas solat, dalam hidup mesti nak capai kejayaan, tak nak gagal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali membesarkan Allah. Kemudian la ilaha illallah. Bagi tahu bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maka pembentukan ini telah pun bermula sejak bayi lagi. Kemudian kanak-kanak ini kreatif. Berjalan, dia mula untuk umur 2 tahun misalnya, dah pandai nak mencari barang, ataupun nak menyorok, ataupun nak memanjat, ambil kerusi untuk nak mencapai tempat tinggi. Itu perkembangan yang bagus untuk seorang kanak-kanak, seorang yang baik. Jadi ibu bapa perlu ada ilmu untuk mendidik anak-anak ini supaya dia kreatif. Elaklah daripada semuanya tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh kan. Okey, kita mungkin takut anak tu terjatuh, cedera. It's okay. Normal. Tapi kita kena bagi ruang juga kebebasan dia untuk dia mencapai. Biar dia panjat, tapi dalam masa sama kita cuba mengawal keadaan supaya tidak tercedera yang melampau lah, yang ekstrim sebagainya. Sebab itu adalah proses kanak-kanak itu belajar untuk membentuk peribadi dia. Kanak-kanak yang kreatif, insya-Allah bila dia membesar, kalau ada masalah, kalau dia ada konflik, emosi dan sebagainya, dia akan tahu kreatif cara nak menguruskannya. Kalau dia ada masalah mencari pekerjaan, dia tahu, insya-Allah dia kreatif, tahu cara untuk dia nak mencari pekerjaan yang sesuai untuk dia. Sebab tu hari ni kalau kita bercakap tentang soal kanak-kanak yang tak tahu nak jadi apa, boleh jadi masa zaman kanak-kanak dia banyak benda tak boleh, dimarahi dan sebagainya, menyebabkan perkembangan otak dia tidak cukup bagus. Okey, baik, itu satu. Yang kedua, sebagai ibu bapa, pastikanlah anak-anak ini masa dijanin lagi dapatkan zat besi yang secukupnya. Banyak kajian ada kajian
menyatakan bahawa apabila kanak-kanak tak cukup zat besi, sudah tentulah akan mengganggu perkembangan otaknya dan perkembangan sosialnya. Jadi kalau kita nak dapatkan anak yang bagus, pastikanlah dapat protein yang cukupnya, mineral, vitaminnya, makan sayur, didik, makan buah-buahan, bagi balance, ya. Jangan bagi makanan yang junk food, elakkan, kurangkan. Kalau bagus, lebih elak lagi bagus, supaya dia tidak mengganggu pertumbuhan kanak-kanak ini dalam prestasi akademik. Dia ada kaitannya. Yang seterusnya adalah supaya kemudian bagi dia berkawan, belajar bersosial. Kalau ada adik-beradik tu mungkin dia mudah sikit lah. Dia belajar berkongsi, dia belajar beremosi. Berikan sedikit ruang kebebasannya untuk dia berkawan ataupun dia bersosial dalam sekitar dia, alam sekeliling dia tu. Okay, supaya dia dapat kreatif tu tadilah, dan dia dapat mewujudkan satu personality manusia yang bila masa nak bertolak ansur, bila masa dia nak asertif, dia nak bertegas, kat situ dia akan belajar untuk mengawal diri dia, nak marah, nak menangis dan sebagainya. Itu akan membentuk attitude, sikap-sikap diri dia. Okay, so saya cukup untuk ini dulu, nanti kita sambung. Okay, bye.